Shah Alam. Lalu Gajah ada tak? Ya, lepas Shah Alam lalu Gajah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih pada Tuan Speaker yang memberikan ruang untuk saya terlibat di dalam perbahasan bajet 2014. Poin pertama. Bagi saya, Kerajaan Barisan Nasional ni bagaikan pemandu yang tidur, tak sedar sehingga dah masuk longkang. Kepala dah benjol berkali-kali, baru nak sedar. Selepas itu menggelabah. Contoh jelas, kes jenayah. Dah berapa kali di dalam dewan ini wakil rakyat Pakatan Rakyat telah menimbulkan persoalan masalah kadar jenayah dan dijawab oleh menteri dan timbalan menteri serta wakil rakyat daripada Barisan Nasional. Itu semua persepsi, dan dikemukakan data-data dan statistik yang kononnya menunjukkan kadar jenayah sebenarnya dah turun. Tiba-tiba hadir di dalam sesi ini diluluskan pula rang undang-undang seperti Prevention of Crime Act, SOSMA, dan memberikan gambaran bahawa seolah-olah kita ni dah dalam keadaan darurat dah. Ni daripada satu ekstrim kepada satu ekstrim. Inilah yang dikatakan pemandu yang tengah tidur masuk dalam longkang, kepala dah benjol, baru nak sedar. Begitu jugalah dengan soal ekonomi. Bila kita dah timbulkan tiap tahun bahawa soal defisit ini satu masalah, hutang negara ni satu masalah, soal pembangunan, perbelanjaan pembangunan yang rendah dan pengurusan yang tinggi satu masalah, dijawab oleh wakil rakyat Barisan Nasional dan juga menteri dan timbalan menteri. Samalah macam isu jenayah ni. Biasa. Nengoklah hutang negara Jepun banyak mana, nengoklah hutang negara Amerika Syarikat banyak mana. Tiba-tiba masuk bajet 2014, dipotongnya subsidi dan nak diperkenalkan GST. Ini merupakan satu tiba-tiba tersedar, ekonomi kita ni dalam bahaya, perlu dicari satu penyelesaian untuk nak tambahkan pendapatan dan kurangkan perbelanjaan pengurusan. Tetapi malangnya cara nak dikurangkan perbelanjaan pengurusan ialah dengan cara membebankan rakyat. Ni banyak saya gangguan ni apa hal? Dulu tak perlu GST sebagai sumber kewangan tambahan negara, sekarang dah perlu. Dulu tak perlu nak tarik subsidi, sekarang dah perlu. Yang menjadi lucu, bila saya dengar lah perbahasan daripada wakil rakyat Barisan Nasional, ada yang mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Barisan Nasional kerana berjaya mengenal pasti sumber kewangan baru yang mampu menggantikan sumber dari oil and gas, iaitu GST. Ada ke macam tu? Yang lagi lucu, tarik subsidi untuk gula, dikatakan nak jaga kesihatan rakyat. Bila orang kata maka harga tinggilah, dia kata tak ada kesan, harga tu naik sikit je. Dah mana satu yang kamu nak? Satu hujah kata nak supaya harga gula jadi tinggi, supaya rakyat tak beli dan tak makan banyak. Satu lagi hujah kata alah jumlah subsidi ni sikit je, tak banyak, tak ada kesan. Please lah, dengan izin, be consistent in your argument. Pick which argument you want. Jangan dua-dua nak dikemukakan. BN sebenarnya masalahnya
dia tidak mahu menyelesaikan masalah utama ekonomi negara. Apa dia masalah utama ekonomi negara? Yang satu, kos hidup yang tinggi sehingga hutang seisi rumah sudah mencapai 85% daripada KDNK. Ini yang satu. Yang kedua, rasuah, kebocoran, ketirisan, pembaziran. Ini semua merupakan punca kenapa OPEX kita tinggi. This is the problem. Ketiga, ketiadaan sumber pendapatan tambahan dan yang baru. Pendapatan kita stagnate. We are increasingly dependent on oil and gas. Dan yang keempat, jurang pendapatan yang semakin melebar, berlakunya ketidakadilan. Bila dia tak nak selesaikan masalah utama ekonomi negara, maka BN cari kaedah yang merumitkan lagi masalah dan penyelesaian masalah-masalah ini. Ditambahnya cukai ke atas rakyat dan dikurangkan subsidi. Kos hidup akan semakin mengekang. Rasuah, ketirisan, pembaziran terus dipertahankan. Sumber baru tidak diusahakan dan jurang pendapatan terus melebar. Tuan Speaker, poin saya yang ketiga, pertumbuhan ekonomi negara kita adalah hasil daripada sumber-sumber domestik. Our economic growth is domestically driven. Bila kita kata bahawa pertumbuhan itu adalah daripada sumber-sumber domestik, maka tidakkah dengan kaedah mengurangkan subsidi dan mengenakan cukai tambahan, maka sumber domestik ini akan turut terganggu dan bertambah terbantut. Ni dulu, pada satu ketika dulu memang kita ni foreign driven, tapi sekarang ni domestically driven. Maka sepatutnya kita memikirkan cara untuk kurangkan kos kehidupan supaya rakyat ada duit yang lebih boleh belanja. Ya, Pastor Speaker faham, yang belakang tak faham. Ya. Salam gulung. Ya. Okey. Pasal dia orang ni banyak ganggu lah, Datuk Speaker. Kalau dilihat dari bajet 2014, defisit hampir 40 bilion. Bajet pembangunan kita 40 bilion ya. Defisit kita hampir 40 bilion ataupun lebih sikit 40 bilion. Bajet pembangunan pun 40 bilion. Maknanya pembangunan yang kita dan pembangunan ekonomi kita adalah dipacu pinjaman. Maka our growth is debt driven, dan ini merupakan satu masalah ya. Defisit dikurangkan dengan dikurangkan bajet pembangunan dan bukan melalui pengurusan kewangan yang lebih cekap dan berkesan. Ya, ianya juga dicapai, dan poin yang terakhir ni, dan ianya juga dicapai dengan dikurangkan subsidi. Ini pendekatan yang mudah dan tidak bertanggungjawab. Loan servicing bagi negara kita, di poin yang terakhir ni, loan servicing hasil dari budaya ketagih berhutang adalah lebih daripada 20 bilion setahun. Hutang negara mencapai ke tahap lebih dari 530 bilion. BN bangga bahawa pinjamannya adalah hampir kesemuanya pinjaman dalam negeri, tetapi ini tidak menafikan pengurusan fiskal yang lemah kerana hutang tetap hutang. Dengan itu saya ucapkan terima kasih dan saya menyeru supaya Dewan menolak bajet yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan. Terima kasih. Terima kasih.